Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bersama lagi kita hari ini dalam pembelajaran di Alam Maya. Nama Cikgu Hani, dan Cikgu akan memberikan penerangan terperinci selama 15 minit, diikuti dengan sesi soal jawab dan menyiapkan latihan yang disediakan oleh pihak Master Maths. Dan sekiranya mana-mana ada lagi soalan yang dalam kekeliruan, cikgu akan kumpulkan soalan tersebut untuk 10 minit terakhir, dan insyaAllah cikgu akan berikan jawapan selebat-lebatnya pada esok hari. Okey, jadi sekarang ni cikgu harap pelajar-pelajar semua dah bersedia dengan modul April. Jadi kita akan teruskan sesi kita. Jangan lupa untuk like video ni dan subscribe jika anda semua suka. Okey, kita teruskan pada slide yang pertama. Okey, jadi dalam slide pertama ni kita kaji tentang air. Jadi first kali kita perlu tahu sifat dan kepentingan air dalam sel. Jadi banyak sebenarnya kepentingan air dalam sel ni, tapi kita boleh simplifykan ke semua poin tu dalam 3 perkara utama, iaitu pertama, kita boleh rujuklah pada molekul air ni. Ini adalah gambaran molekul air. Jadi kat sini kita tahu molekul air ni terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi sekarang ni kita tengok kat sini elektron ni dia kongsi, sebab sini adalah ikatan kovalen. Kalau kita belajar dalam kimia, kita tahu ni semua adalah atom-atom bukan logam. Jadi bila bukan logam, maka dia akan menghasilkan satu ikatan kovalen. Jadi maksudnya dalam ikatan kovalen tu dia berkongsi elektron di antara hidrogen dan juga oksigen ni. Jadi sekarang ni elektron yang dikongsi di antara oksigen dan hidrogen ni akan tertarik kepada oksigen yang lebih elektropositif. Jadi sekarang ni dia akan lebih tertarik kepada oksigen yang lebih elektropositif. Jadi dekat sini akan wujud satu ikatan hidrogen di antara oksigen dan juga hidrogen. Jadi cuba awak bayangkan daripada bila ni molekul air. Jadi molekul air ni bila dia bercantum ni, kita anggap dalam keadaan cecair lah. Jadi sekarang ni apabila cecair ni dipanaskan ataupun meruap, maka dekat sini yang akan terputus adalah ikatan hidrogen ni. Jadi air ini akan wujud secara berasing-asingan. Jadi sekarang ni kekutuban ni cas positif dan cas negatif ni akan menghasilkan ikatan hidrogen ni. Jadi sekarang ni ia akan membentuk boleh menghasilkan satu sifat, iaitu pelarut semesta. Jadi sekarang ni dia boleh melarutkan zat-zat terlarut, contohnya sebagai glukosa dan juga elektrolit. Jadi sekarang ni semua tu dapat diangkut merentasi membran plasma ke dalam sel untuk tindak balas kimia. Jadi air ni akan berfungsi sebagai medium untuk tindak balas biokimia dan juga sebagai medium pengangkutan dalam darah, sistem limfa, perkumuhan dan pencernaan serta tisu vaskular. Okey, seterusnya kita tengok kepada sifatnya yang kedua. Okey, sifatnya kedua adalah dia memiliki satu daya lekitan dan daya lekatan. Okey, sekarang ni daya lekitan dan lekatan. Sekarang ni kedua-dua daya lekitan dan lekatan bagi molekul air ni adalah sangat tinggi. Jadi bila kita kata sangat tinggi, maksudnya sekarang ni dia akan melekat antara satu sama lain dan bergerak dalam satu turus yang panjang, tidak putus-putus melalui tisu vaskular, iaitu ni tisu xylem-nya. Salur xylem adalah satu salur yang berfungsi untuk mengangkut air daripada akar ke daun. Jadi kat sini dia akan menghasilkan satu tindakan kapilari yang membolehkan air masuk dan bergerak ke sepanjang ruang yang sempit, contohnya salur xylem. Jadi apa beza antara daya lekatan dan daya lekitan ni? Jadi sekarang ni lekatan ni antara molekul air dan dinding salur xylem, manakala daya lekitan adalah di antara dua molekul air. Okey, sifatnya yang ketiga adalah memiliki satu muatan haba tentu yang tinggi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan haba muatan tentu yang tinggi? Maksudnya kat sini, okey, sekarang ni kita tahu muatan haba tentu bagi air adalah sebanyak 4.2 kilojoule per kilogram per darjah Celsius. Maksudnya dia memerlukan 4.2 kilojoule tenaga haba untuk menaikkan suhu sebanyak 1 kilogram air sebanyak 1 darjah Celsius. Jadi kat sini
Okey, sebab itulah kita akan berpeluh bila panas. Jadi sekarang ni bila kita berpeluh, jadi disebabkan muatan haba tentu yang tinggi di dalam bagi air ni, jadi sekarang ni untuk air tu berubah daripada keadaan cecair kepada gas, maka dia akan menyerap tenaga daripada persekitaran. Jadi sebab itulah peluh ni boleh membantu untuk menurunkan suhu badan seseorang. Okey, seterusnya kita belajar berkenaan sebatian organik. Yang pertama iaitu karbohidrat. Jadi karbohidrat ni adalah satu sebatian di mana dalam sebatian ni mengandungi unsur karbon. Jadi mana-mana unsur di mana kalau dia memiliki unsur karbon, maka kita kenalinya sebagai sebatian organik. Jadi kalau satu unsur tu tak ada karbon, maka unsur itu adalah bahan bukan organik. Jadi dalam karbohidrat ni dia ada 3 unsur utamanya, iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Jadi nisbah karbon, hidrogen dan oksigen ni adalah sebanyak 1 karbon, 2 hidrogen dan 1 oksigen. Jadi formula kimia yang terbentuk bagi karbohidrat adalah CH2O. Jadi N ni bergantung kepada berapa panjang rantai yang terbentuk lah. Okey, sekarang ni ada 3 jenis karbohidrat yang kita akan belajar, iaitu monosakarida, disakarida dan juga polisakarida. Okey, ada 3 jenis karbohidrat yang kita akan belajar, iaitu monosakarida, disakarida dan juga polisakarida. Okey, mono. Apa itu maksud mono? Mono maksudnya adalah satu. Jadi kat sini dah bila karbohidrat itu wujud dalam keadaan satu unit, kita kenali sebagai monosakarida. Disakarida ni bermaksud 2. Maksudnya sekiranya ada 2 molekul karbohidrat yang bersambung bersama, maka kita kenalinya sebagai disakarida. Manakala polisakarida, yang ni biasanya kita mudah ingatlah sebab apa? Poligami maksudnya apa? Ramai. Jadi sekarang ni bila wujud lebih dari, maksudnya monosakarida itu wujud dalam keadaan yang panjang, banyak gabungan bersama monosakarida tu, maka dia akan membentuk satu polisakarida. Okey, sebagai contoh jadi sekarang ni kita tahulah monosakarida ni sebenarnya adalah unit asas dia sebab dia satu saja. Jadi kita kenali dia sebagai gula ringkas. Jangan contohnya. Okey, contoh monosakarida. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Okey, jelaskan di sini glukosa, fruktosa dan galaktosa. Dia ada satu unit, glukosa satu unit, fruktosa satu unit dan juga galaktosa. Jadi ketiga-tiga ini adalah merupakan gula penurunan. Jadi sekarang ni bila kita nak test gula penurunan, kita perlu jalankan ujian Benedict. Okey, seterusnya kita pergi kepada disakarida. Okey, macam yang cikgu jelaskan tadi, disakarida ni maksudnya gabungan di antara 2 monosakarida. Contoh sekarang ni kita tahulah biasanya unit asasnya adalah glukosa. Jadi kalau glukosa okey, sekarang ni bila 2 glukosa, sekarang ni glukosa bergabung dengan glukosa. Jadi sekarang ni macam mana glukosa ni boleh bergabung bersama? Kat sini dia mestilah mengalami proses kondensasi. Maksud kondensasi ni maksudnya dia membebaskan air. Jadi dekat sini glukosa dia akan menghasilkan maltosa. Jadi di sini dia akan bebaskan air. Dan kat sini daripada maltosa kita boleh pecahkan semula maltosa ni kepada glukosa melalui proses hidrolisis. Okey, gabungan glukosa menghasilkan maltosa, glukosa. Jadi semua glukosa semua glukosa, tengok glukosa. Jadi glukosa kalau ditambah dengan fruktosa, maka hasilnya adalah sukrosa. Jadi sukrosa ni gula yang kita makan dekat dapur tu lah. Perasan tak? Jadi dia adalah hasil daripada sukrosa ni adalah air tebu kan. Jadi sekarang ni fruktosa. Okey, manakala kalau glukosa bertindak balas dengan galaktosa. Jadi kat sini yang akan terbentuk adalah laktosa. Jadi semua adalah gula penurunan kecuali sukrosa. Okey, kat sini anda semua dapat tengoklah sekarang ni bila panjang
Bila panjang, dia boleh membentuk sama ada kanji, glycogen ataupun selulosa. Jadi bezanya kat sini, dalam sel tumbuhan dia wujud dalam bentuk kanji, manakala dalam sel haiwan dia wujud dalam bentuk glycogen, dan dalam dinding sel dia akan wujud sebagai selulosa. Okey, jadi penting ke sebenarnya kita ambil karbohidrat ni dalam sel ni? Jadi memang penting. Kenapa? Kerana karbohidrat ni merupakan sumber utama tenaga. Contohnya glukosa. Jadi sekarang ni kalau awak perasan, kalau awak semua perasan, bila kita puasa biasanya kita mesti kena minum air manis. Jadi kadang-kadang tu memang waktu berbuka ke, waktu kita bersahur ke, memang kita akan ambil air manis. Sebab apa? Sebab kita memerlukan tenaga. Jadi sebenarnya glukosa tu membekalkan tenaga, merupakan sumber utama tenaga. Jadi dia juga wujud sebagai simpanan makanan. Contohnya glycogen. Glycogen dalam sel haiwan merupakan polisakarida utama. Jadi dalam sel haiwan ni polisakarida utama adalah glycogen. Jadi kita dapat jumpa glycogen ni dalam sel otot dan juga hati haiwan. Okey, next kanji. Kanji dalam sel tumbuhan. Jadi dalam tumbuhan ni kanji merupakan polisakarida simpanan utama dalam tumbuhan. Jadi kita dapat ambil kanji ni dalam bijirin, ubi kentang dan juga kekacang. Dan akhir sekali adalah selulosa. Selulosa ni adalah struktur sokongan pada dinding sel tumbuhan. Jadi sebab itulah macam kalau kita dah belajar topik sebelum ni, sel haiwan ni walaupun kita letakkan dalam larutan hipotonik, tapi sel tu tak akan pecah. Kenapa? Sebab dia mengandungi selulosa yang menyokong dinding sel tersebut. Okey. Setakat itu sahaja daripada cikgu. Selamat menyiapkan latihan yang telah diberikan. Okey, sekian kita akan bincang mana-mana soalan yang tak dapat diselesaikan, insya-Allah.